Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Anbiya, Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. InsyaAllah kita mula ayat yang ke-48. 48, 49, 50, iaitu cerita yang pertama Nabi dalam surah Al-Anbiya. Nama surah kita pun Al-Anbiya, surah yang menyebut tentang cerita beberapa orang Nabi. Jadi dalam siri ini Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi kisah dia pendek-pendek lah. Pendek-pendek saja. Kita baca ayat yang kita nak syarah pada siri ini, iaitulah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah panjang tentang Musa baru je kita lalu dalam surah yang lepas, iaitu suratu Taha. Kita baca dulu ayat. Bermula ayat 48. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 674. 674. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. 3 ayat saja dalam cerita yang pertama tentang Nabi Musa alaihissalam ini. Kemudian ayat yang 51 dah masuk cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah dalam siri ini kita break setakat itu dulu. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Musa, ada beberapa perkara yang anak-anak ulang balik sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, iaitulah tentang وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Tuan-tuan tengok dalam ayat sebelum ni, iaitulah ayat 47, perbincangan kita tentang وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. Allah SWT cerita kepada kita tentang, dan ingatlah kami telah mengadakan
neraca timbangan yang adil. Setakat mana keadilan neraca timbangan ini? Allah detailkan di sini, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan tidak ada siapa yang diunanya pada hari kiamat, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, ataina biha, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah sebut dalam siri yang lepas, iaitu hadis Abdullah bin Amr bin al-As tentang hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah, hadis yang menyebut tentang beratnya kad timbangan. Dia panggil bitaqatul a'mal. Yang saya namakan kad kredit, kan? Ingat, kad kredit. Maknanya kad ni kecil, tapi dia punya aset besar. Berat, lebih berat daripada 99 rekod amalan yang kita terima. Sebab apa? Sebab dia tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila hamba Allah Ta'ala ni terima 99 rekod, dan satu kad, keping kad, dia kata nak buat apa kad ni kecil? Nak banding dengan rekod aku ni 99, macam mana kita nak lawan? Tapi bitaqah, kad ini, kad kredit ni bila diletak di atas neraca timbangan, berat. Allahu Akbar. Fatashat as-sijilat. Wasaqulatil bitaqah. Nabi kata, bitaqah tu berat, hak lain tu terangkat. Fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat nak banding dengan kedudukan nama Allah Azza wa Jalla itu. Dan kita juga para ulama juga telah berbincang tentang neraca apa yang nak ditimbang. Ada kata amalan kita tu di-convert jadi macam berjisim, ada benda untuk ditimbangkan. Ada yang mengatakan, Tuhan tu sendiri sekali dengan amalan ditimbang. Dan yang pentingnya kita telah bincang, para ulama telah mengatakan, iaitu mizan, neraca timbangan itu memang ada hakiki. Bukan kata satu benda simbolik saja, benda hakiki yang ada sungguh neraca timbangan yang menjadi penimbang setiap orang. Cuma timbul soalan, dalam ayat ini Allah kata, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Dan kami, ingatlah, kami telah mengadakan neraca timbangan yang adil. Ulama tafsir, ulama tadabbur Quran, dia bincang tentang kenapa Allah guna perkataan mawazin. Mawazin, sedangkan neraca itu satu. Fama wajhul jam'i. Apakah sebab Allah Azza wa Jalla jamakkan dia punya neraca? Ada 4 jawapan. Tanda tuan-tuan. Dalam siri lepas, ana sebut secara sepintah lalu kerana masa kita. Maka di sini ada 4 jawapan. Yang pertama, dia satu je neraca. Neraca satu je. Mizan, dacing itu satu. Tapi disebut dengan lafaz jamak, tafkhiman lahu. Kerana nak membesarkan dia. Orang Arab ni biasa kalau dia guna lafaz jamak kepada benda satu, menunjukkan kepada kedudukan. Sebab itu dalam Al-Quran kita jumpa Allah Ta'ala sebut tentang dia, nahnu qasamna, nahnu, kami. Sedangkan Allah tu esa, tunggal. Itu menunjukkan kepada ta'zim. Jadi neraca tu satu,
disebut dengan lafaz jamak untuk ta'ziman lahu, kerana nak membesar, tafkhiman lahu. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, innama jumi'a, dijamakkan juga bi'tibari ta'addudil a'malil mauzunah. Di atas dasar banyak perkara yang nak ditimbang. Banyak benda yang nak ditimbang. Dan banyaknya individu yang bertugas dan amalan-amalan yang ditimbang. Maknanya kita setiap amalan kita tu banyak. Ada yang baik, ada yang buruk, maka dijamakkan dia. Nada'ul mawazin. Jawapan yang ketiga, annal mawazin jam'u mauzun. Mawazin tu jamak juga dengan mauzun, benda yang ditimbang. Dan perkara yang ditimbang tu apa? Al-hasanatu was-sayyi'at. Al-hasanatu was-sayyi'at. Benda segala kebajikan, was-sayyi'at, dan juga segala keburukan ditimbang. Jadi kalau kita kata jamak mauzun ala mawazin jam'un qiyasiyun muttarid. Itu untuk orang bahasa Arab lah. Wa ala hadza fala su'al wala iskal. Jadi maknanya atas dasar mawazin, mauzun, mawazin, atas dasar benda yang nak ditimbang tu banyak. Yang kedua tadi pelbagai benda yang ditimbang. Jadi kita kena detail sikit lah. Sebab pencatat kita susah nak bezakan. Yang kedua tadi, jumi'a bi'tibari ta'addudil amal. Banyak jenis, banyak amalan. Yang ketiga ni dijamakkan dia sebab amalan tu ada baik, ada buruknya. Baik. Yang keempat, innama yunsabu likulli 'abdin mizan. Yang keempat ni mengatakan bahawa setiap seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu, apa dia? Ada neraca. Untuk dia khas je, timbang dia je. Kalau tidak, satu neraca je, berapa lama kita punya nak beratur, nak ambil neraca timbangan. Tapi oleh kerana setiap orang tu ada, selesailah masalah. Alhamdulillah, Al-Imam Al-Bukhari juga telah bawa hadis dalam akhir Sahih Bukhari yang telah kita baca. Hadis kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan ila rahman. Dua kalimah yang ringan atas lidah, berat di atas timbangan, sangat disayangi oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Abu Anah kata, jangan lupa dua kalimah ini, paginya, petangnya, siangnya, malamnya, jangan lupa. Letak sendirilah dia punya jadual. Daripada kita duk menyebut-nyebut hal orang, baik kita basahkan lidah kita dengan menyebut nama Tuhan. Kan? Nah, kalau sebut kata di para ulama, zikrun nasida, zikrullahi dawa. Sebut nama orang, penyakit. Sebut nama Allah, ubat. Nah, jadi daripada kita duk cari penyakit, baiklah kita mencari ubat. Kan? Alhamdulillah, itu jawapan yang telah disebut oleh para ulama tentang kenapa dijamakkan nada'ul mawazin, kenapa dijamakkan. Dan alhamdulillah dalam ayat yang kita baca juga, wa nada'ul mawazin juga dalil, menjadi dalil isbat adanya timbangan pada hari kiamat. Dan dia wujud secara hakiki, sebagaimana kata di para ulama Islam, ada sungguh lah maknanya. Hakiki itu benda sungguh, bukan kata benda manifestasi atau apa sebagainya. Jadi kita carilah pemberat timbangan amalan kita supaya kita selamat, insya-Allah. Supaya kita selamat. Baik, para jemaah sekalian, satu lagi dalam masalah neraca timbangan ini, iaitu Allah SWT sebut nada'ul mawazin al-qista. Allah letakkan neraca timbangan. Dalam ayat lain Tuhan kata, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam surah Al-Kahfi 105 Allah kata fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hari ini kami tidak akan adakan pada hari kiamat tidak ada bagi mereka timbangan. Jadi para ulama nak campur dua kisah ini, bagaimana kita nak faham di antara ayat kita ni, ayat 47 ni dengan ayat 105 Al-Kahfi, macam kontra.
Di sini ada timbangan, di sana kata la nuqimu lahum yaumal qiyamati. Kami tak akan letak untuk mereka timbangan. Jawabnya ada dua jawapan. Dua wajah. Jawapan yang pertama, laisa haza ala alla tuzan, bukan makna timbangan amalan orang kafir tidak ditimbang. La, ditimbang, tetapi amalan dia syailatun, terlalu ringan, tak ada nilai. Maknanya kita kata tidak ada nilai. Bukan tak timbang, tapi tak ada nilai. Macam kita hari inilah. Ada barang ditimbang, tetapi nilainya terlalu rendah. Dia punya harga dia murah sangat. Itu dia panggil. Macam kita timbang emas. Kalau emas kilo, berapa dia punya harga? Tapi kalau kita ambil pasir ke batu sekilo, berapa harga? Orang nak ambil harga pun susah kan? Kecuali pasir khas untuk perhiasan di rumah. Itu cerita lain. Yang pentingnya pasir orang tak timbang dengan kilo, dia timbang dengan lori. Selori berapa? Itu pasir. Maknanya amalan orang kafir bukan tidak ditimbang, tetapi wa mawazinahum khifaf. Timbangan dia terlalu ringan, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah sebut wa man khaffat mawazinuhu, siapanya ringan timbangan amalan dia, faulaika allazina khasiru, merekalah orang yang rugi. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, makna ayat la yu'taddu bihim, amalan mereka ada tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Apa yang nak mulianya sudah tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita tutup perbincangan kita tentang neraca timbangan. Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi sukatan miqyas timbangan amalan kita ni bukan dengan 1 tan, bukan dengan kilogram, tetapi kita timbang dengan zarrah, dengan 1 zarah, 1 atom yang kecil. Itu timbangan amalan kita. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, jangan pandang lekeh lah, jangan pandang kecil setiap kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Sebab walaupun nampak sedikit, tapi dia punya kedudukannya sangat besar. Dia punya kedudukannya sangat besar. Kita kata alhamdulillah wa syukurillah. Maknanya, sebab itulah kisah anda dah sebut dalam siri yang dulu. Orang datang nak jumpa, minta bantuan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun suruh pembantu dia cari, ada apa kat rumah? Pembantu dia cari, jumpa sebiji tamar. Dia kata, ya Ummah, Ummul Mukminin, apa kita nak buat dengan tamar ni sebiji? Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, timbangan amalan kita ni bukan dengan sebiji tamar, dengan zarrah. Makna kalau sebiji tak kurma, berapa sudah zarrah itu? Allahu Akbar. Tapi ingatlah juga, yang sebaliknya dosa juga sama. Baik, para jemaah sekalian, saya stop dulu tentang al-mizan. Yang pentingnya kita usahalah untuk kita beratkan timbangan kita. Sekarang ini kita berpindah kepada episod cerita kita pada kali ini. Iaitulah cerita yang pertama, kisah Nabi Musa dan kitab Taurahnya, serta perbandingan di antara Taurat dengan Al-Quran. Perbandingan antara Taurat dengan Quran. Baca ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurah. Apa dia fungsi Taurat? Tanda tuan-tuan. Yang pertama Al-Furqan. Fungsi Taurat yang pertama Al-Furqan, yakni yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Satu. Panjang lagi huraian, nanti kita ambil terjemahan dulu. Yang kedua, diya'an, yang menjadi cahaya, kilauan
yang bersinar, yang menerangi. 2. Yang ketiga, wa zikran lil muttaqin, dan serta mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Itu sifat Taurat. Ada 3 sifat: Furqan, Diya, Zikran. Tengok nota di bawah 967. Untuk memberi semangat supaya Nabi SAW berusaha terus menyebarkan Islam dan jangan menghiraukan golongan yang ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan mulai ayat ini perihal rasul-rasul yang telah lalu yang juga telah mendapat pertentangan pada zaman mereka masing-masing, tetapi mereka telah berjaya akhirnya. Kita ingatlah kan, dalam ayat-ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang dalailut tauhid, tentang dalil-dalil keesaan Allah, dalil tentang benarnya nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dalil tentang kebangkitan semula. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mula kisah nabi-nabi. Kita akan ambillah seorang demi seorang yang ada dalam ayat ini, insya-Allah, untuk kita menenangkan hati kita sama. Sebagaimana matlamat Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini tasliyatan lirrasul, untuk nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikecam oleh kaumnya sendiri dengan berbagai-bagai tuduhan. Kan? Kalau lagi. Dan juga untuk nak menguatkan hati Nabi untuk menunaikan tanggungjawab menyampaikan risalah Islam, wassabri, dan agar Nabi kita sabar menghadapi rintangan dan ujian untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Maka Allah Ta'ala sebut di awal tu, Qul innama unzirukum bil wahyi, aku beri peringatan kepada kamu dengan wahyu, kan. Maka wahyu, setiap Nabi itu ada wahyu. Bukan Nabi seorangnya ada wahyu. Para anbiya alaihimussalatu wassalam yang dulu juga telah ada wahyu. Di antara yang menerima wahyu dalam kisah kita ini, Sayyidina Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Dia telah bertemu menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala beri kepada kitab Taurat dengan 3 sifat. 3 sifat. Sifat yang pertama, tanda pelajar-pelajar. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Apa makna Furqan? Dalam terjemahan mengatakan pemisah. Furqan itu dengan makna pemisah. Maka para ulama menghuraikan makna Furqan. Taurat itu sebagai Furqan yang pertama, tanda, dengan makna yang membezakan di antara yang halal dengan haram. Taurat ada maklumat tentang perkara halal dan perkara haram. Kita kena jelaslah. Yang kedua, Al-Burhan. Dalam Taurat juga ada bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah yang mantap yang menunjukkan Nabi Musa di atas jalan yang benar dan Fir'aun di atas jalan yang batil. Makna Furqan, pemisah di antara hak yang dibawa oleh Nabi Musa AS dengan batil yang dibawa oleh Fir'aun. Mendiang Fir'aun dengan geng-geng dia. Yang ketiga, kata di ulama, Furqan di sini dengan makna an-nasru wan najatu li Musa, kemenangan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Musa dan binasanya Fir'aun tenggelam dalam laut Qalzum. Tenggelam dalam laut Qalzum. Kata di para ulama, 3-3 ini tidak bercanggah. Itu di antara sifat siapa? Sifat At-Taurah. Jadi Taurah membeza di antara hak dengan batil. Taurah juga menunjukkan bahawa kebenarnya Musa, batilnya Fir'aun. Taurah juga telah menunjukkan kepada
kemenangan dan pertolongan Allah kepada Musa dan Firaun akan mati. Baiklah para jemaah sekalian, itu Allah sebut walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan, dan yang kedua wadiyaan. Wadiyaan, apa makna dia? Cahaya yang menunjukkan. Wa ataina Musa mudhi'atan, cahaya mudhi'atan tariqal haqq. Cahaya ini peranan Taurat sebagai cahaya yang menerangi jalan yang benar, yang menunjukkan kepada siapa yang mengikutinya hukum agama dia. Dua. Yang ketiga, wa zikra lil muttaqin, dan dia menjadi peringatan, tazkirah kata orang Melayu, wa mau'izatan, dan pengajaran nasihat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang bertakwa itu orang yang mengikut arahan Allah dan orang yang menjauhi larangan. Jadi jelaslah kepada kita para jemaah sekalian, Taurat ini di antara sifat Taurat tiga perkara sifat Taurat. Baik. Kemudian Allah sebut dia menjadi petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Baik. Definisi ringkas takwa, orang yang mengikut arahan, menjauhi larangan. Itu definisi yang paling mudah, yang masyhur, yang kita dengar di atas mimbar khatib setiap minggu mengatakan ittaqullah. Makna takwa itu melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Jelaslah kepada kita. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala detailkan kepada kita siapakah golongan muttaqin. Yang dikatakan golongan muttaqin itu siapa? Maka para jemaah sekalian, kita tengok ayat 49. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini, orang muttaqin, insya-Allah. Nak jadi orang muttaqin, ikut apa yang Allah gambarkan sifat mereka dalam ayat ini. Tengok ayat 49. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Dua sifat muttaqin. Kita kena ambil belajar. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini. Orang mana? Orang muttaqin. Insya-Allah. Tengok terjemahan ayat, Tuhan kata, muttaqin itu yang pertama, allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Iaitulah mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat oleh orang. Ini yang ini dia panggil iman. Dia panggil iman. Apabila orang itu bertakwa, maka lahirlah sifat takwa itu sifat khasyah. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang perbezaan di antara khauf dengan khasyah. Khauf, takut. Sebagaimana Allah cerita tentang imak Nabi Musa, wa iza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Ibu Musa, kalau ibu takut budak ni diapa-apakan oleh Firaun, lepaskan dia dalam air. Khifti, takut. Tapi al-khasyah lebih tinggi daripada takut. Kita takut kalau ada benda kat depan ya. Saya tak berani nak ada benda situ. Contohnya, kita kata ada ular ke, ada serigala yang ganas ke, ada singa ke. Macam-macam lah yang kita takut ni. Kan? Waktu PKP ni kita takut nak merentas daerah contohnya kalau tak ada surat khauf. Tapi kalau tak ada orang kat depan tu, beraninya kita pergi. Tapi kalau kata khasyah,
Orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla dia berbeza. Dia kata takut yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut pada Allah Ta'ala bil ghaibi. Iaitulah ketika tak nampak, tidak dilihat oleh orang, sama bagi dia. Kita yang kita nak di sini tuan-tuan, bila kita takut kepada Allah, Allah yang bersifat dengan sami'an, basiran, aliman kan. Maknanya Allah Ta'ala bersifat melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Bila nak tersembunyi kepada Allah? Mana kalau orang ada khasyah dalam hati dia, ketika itu dia tak akan berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa ada. Allah sentiasa memerhatikan. Allah sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Maka inilah dia panggil break yang paling mantap. Di curang bukit ke di mana, dia tak akan langgar perintah Allah. Sebab apa? Sebab dalam jiwa dia sudah ada sifat khasyah, ada sifat takut, gerun kepada Allah Azza wa Jalla bil ghaibi. Ketika walaupun tak ada orang tengok, bagi dia sama je. Ada orang tengok, tak ada orang tengok. Dalam rumah, luar rumah, waktu cerah, dalam gelap, bagi dia dengan Allah Azza wa Jalla sama. Sebab semua benda ini tidak ada beza bagi Allah. Tapi kalau dengan makhluk, kita kata tak ada orang ni. Walaupun tak ada orang, kadang-kadang kita tengok juga ke atas, tengok ada CCTV tak? Bangunan ni ada CCTV ke tak ada? Tak ada. Tak ada, beres je. Mulalah cari sampul, bagi-bagi rasuah ikut bawah meja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak takut, sebab kita hanya khauf, kita tidak ada khasyah. Tapi kalau ada sifat khasyah dalam jiwa kita, ada orang kata ada orang, rasuah ni satu perbuatan yang tidak baik. Yang pertama merosakkan negara, yang kedua derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu kita tak akan berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang ada sifat khasyah, yang ada sifat takut dalam diri dia, maka dia tidak akan lakukan perkara yang tersebut. Tidak akan melakukan perkara yang tersebut. Dan wahum minas sa'ati mushfiqun, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat. Takut kita pada hari kiamat nanti, kan? Apa yang kita takutnya? Huru-hara hari kiamat, semua amalan kita akan didedahkan. Allah gambarkan yauma tublas sarair, pada hari akan didedahkan segala rahsia. Tidak ada rahsia kita. Apa nak rahsia lagi? Setiap orang akan diberi kepada dia berapa? 99 sijilat. Allahu Akbar. 99 buku rekod. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi para jemaah sekalian, di sinilah pentingnya kepada kita. Kita kena ada sifat yang tersembunyi di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah sifat takut. Ataupun dia panggil sifat khasyah. Satu kata-kata, kita nak kata keramat ke, kata-kata motivasi yang hebat ke, tuan-tuan katalah. Tulis kata-kata ini bagi ana suatu kata-kata motivasi yang sangat besar, iaitu dinukilkan daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu. Dia kata, bagaimana kita nak rawat hati kita supaya hati kita ni cerah, dada kita lapang. Tulis. Tip mencerahkan hati, melapangkan dada. Kata Syafi'i rahimahullah, man ahabba an yaftahallahu lahu qalbuh. Siapa yang ingin hati Allah Ta'ala cerahkan, yaftah, Allah Ta'ala buka hati dia. Allahu Akbar. Ataupun menyinari, mencahayakan hati dia. Masya Allah, tabarakallah. Siapa nak hati dia cerah, hati dia terang, dadanya lapang, fa'alaihi, makalah dia melakukan 3 perkara.
Hendaklah dia lakukan berapa perkara? 3 perkara. Tanda. Yang pertama, bitarkil kalam fi ma la ya'ni. Bitarkil kalam fi ma ya'ni. Fi ma la ya'ni. Ma la ya'ni. Yang pertama, hendaklah dia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Siapa dia nak, Allah Ta'ala buka lahu qalbahu au yunawwirahu. Maknanya buka hati ataupun terang dia. Yang pertama, tinggalkan perkataan, termasuklah zaman kita hari ini, tulisan, share, komen, ngutuk, apa dia panggil, koyak. Sekarang ada koyak pula. Fima la ya'ni, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kita hari ni para jemaah sekalian, yang jadi jam kita ni tak nak pergi ke mana ni sebab apa? Sebab banyak mengomen, banyak menyibuk daripada sibuk. Menyibuk. Semua benda nak ulas, semua benda nak masuk campur belaka. Maka tertutuplah hati kita tu, kan? Yang kedua, yang pertama, yaftahullahu lahu qalbahu wa yu'awwinahu fa'ali bitarkil kalam. Yang kedua, watarkiz dzunub wajtinabil ma'asi. Watarkiz dzunub wajtinabil ma'asi. Hendaklah meninggalkan dosa-dosa yang lepas, tinggal, menyesal, taubat, berazam tidak akan buat lagi, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat yang akan datang. Maknanya untuk masa depan ni tak ada dalam rekod kita nak buat maksiat. 2. Yang ketiga, ambil yang ketiga, ambil perhatian sebab ramai di kalangan jemaah kita bertanya tentang yang ketiga. Wal yakun balahu fima bainahu wa bainallahi khabiyatun min amalin. Dia juga adalah mempunyai amalan khusus yang hanya dia dan Allah mengetahuinya. Maknanya khabiyatun, amalan yang tersembunyi di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud dia? Maksudnya, hendaklah kita ada amalan yang tersembunyi yang kita tak tunjuk dengan orang. Kita baca Quran, senyap. Kita zikir, tak ada sibuk-sibuk. Kita sedekah, sembunyi-sembunyi. Macam nak sembunyi, cari orang miskin bagi. Tak perlu ambil gambar, tunjuk-tunjuk, tak perlu. Itu kerja NGO nama dia, kan? Sebab NGO ni dia terpaksa kena ambil rekod untuk nak tunjuk kepada penerima. Contohnya, kita ambil nombor-nombor akaun yang ada ni, kan? Senyap-senyap masuk akaun. Malam ni RM10, esok RM20. Dan rahsia kita dengan Allah, iaitulah kita bermunajat, ibadat khas, qiyamul lail, tahajud, solat kita. Orang tidur kita solat, orang duduk sibuk kita berzikir. Itu dia panggil khabiyatun min amalin. Mesti ada amalan sembunyi yang kita tak beritahu kepada orang. Ni asyik nak repot dia buat apa. Khatam Quran pun repot. Baru sudah solat tahajud pun tulis. Hari ni alhamdulillah sempat solat duha 8 rakaat. Masya Allah. Hari ni aku sudah raya 6. Mana ada raya 6 tuan-tuan. Jangan tulis raya 6. Tak ada air raya. Air raya kita 2 kali je. Raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Yang kita puasa 6, dah selesai puasa 6, itu bukan raya 6. Selesailah puasa 6, alhamdulillah. Tak perlu kita kata raya 6, tak ada raya 6. Raya 1 je. Tak perlu tulis-tulis. Baik. Itu dia panggil khabiyatu min amalin. Kalau kita ada benda ni, Syafi'i kata fa innahu idza fa'ala zalika fatahallahu alaihi minal ilmi. Allahu akbar. Siapa dia ada 3 perkara ini, maka Allah akan membuka hatinya dan menyibukkan dirinya dengan ilmu daripada perkara lain. Ni kita sibuk benda lain, mengaji tak. Dan kata dia lagi, wa inna fil mauti la aktsara syughul. Sesungguhnya mengingati mati, menyibukkan dirinya daripada perkara lain. Bila kita ingat mati, kita tak sibuk lagi dengan perkara-perkara dunia. Ini masalah kita hari ni. Tuan-tuan tengok dalam kuliah maghrib kita, kitab Mukhtasar Minhajul Saqadi, sekarang ini kita sedang bincang tentang hakikat maut dan keadaan selepas mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, mati kita dia dengan husnul khatimah. Jadi pandangan Syafi'i ini diambil dalam kitab Manaqibus Syafi'i lil Imamil Baihaqi. Jadi itulah penjelasan kita kepada
maksud kata-kata Syafi'i, siapa yang nak Allah Ta'ala lapangkan dada dia, yaftahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu, apa dia? Kita kena ada 3 perkara jelas. Baik, saya nak habiskan perbincangan kita. Ayat yang terakhir dalam siri ini, iaitu tentang Al-Quran, yang kita buat perbandingan di antara Quran dengan Taurah. Tengok ayat 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Allahu Akbar. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat. Taurat untuk Musa, Al-Quran untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anzal zikrun mubarakun. Tengok dalam kitab Taurat tadi juga zikrun kan. Furqan dia zikran. Quran juga zikrun. Mubarakun anzalnahu, yang kami turunkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa antum lahu munkirun. Dengan keadaan demikian, sifat Quran Furqan, Nur, diberkati, maka dengan keadaan demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya? Puak-puak kafir tak mau Quran, patut kamu ingkar? Tak sepatutnya. Tengok nota di bawah 968. Yakni setelah kamu mengetahui bahawa keadaan Al-Quran samalah seperti kitab Taurah, diturunkan oleh Allah, maka patut kamu mengingkarinya. Jadi ayat ini Allah SWT nak sentuh kepada apa yang ada di zaman Nabi SAW, iaitulah puak-puak ahlul kitab, Yahudi, yang ramai di Madinah itu, dia tahu kebenaran Nabi SAW, dan mereka juga menjadi tempat rujukan puak-puak Quraisy. Kenapa kamu tak mau terima Quran? Kamu terima Taurah, Taurah diturunkan oleh Allah kepada Musa, Quran diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesh, kenapa kamu tolak? Kenapa kamu tidak mau terima sedangkan sama aja? Dalam ayat suratul An'am, hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kami turunkan Al-Quran dengan dia diberkati. Dalam surah As-Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Allah Ta'ala gambarkan Al-Quran ini kitab yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu puak-puak kafir zaman dulu dan zaman sekarang tak mau terima Quran? Kenapa? Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat yang kita baca ini, walaupun 3 ayat, tapi kita letak tajuk muqaranah, perbandingan di antara Taurah dengan Al-Quran. Yang pertama, kita dah bincang tadi tentang khasyah. Kita naklah takut Allah Ta'ala ni setiap masa. Ada orang ke tak ada orang, cerah ke gelap, sama aja. Dan Allah Ta'ala sifatkan dengan Taurah 3 sifat. Kemudian Allah Ta'ala sifat Al-Quran ini dengan berapa sifat? Haza kitabun wa haza zikrun mubarakun. Zikrun mubarakun. Yang pertama, disifatkan Al-Quran sebagai zikrun. Zikir maknanya pemberi ingatan, pengajaran. Dia memperingatkan manusia dalam semua sudut. Dalam sudut akidahnya, mengenali Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala gambarkan sifat Rasul, sifat-sifat wali-wali Allah Azza wa Jalla. Makna wali ni orang yang beriman, orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla dan keadaan mereka. Dalam Quran juga zikrun, ada hukum-hukum syarak dari sudut ibadatnya, muamalatnya dan lain-lain. Ada hukuman-hukuman tentang jenayahnya, ada pembalasan tentang syurga dengan neraka. Maka semuanya disebut di dalam Al-Quran yang disifatkan dengan nama zikrun. Semua ada. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang boleh diterima oleh akal yang baik, oleh orang yang cerdik, maka orang ini akan menerima Quran. Sifat yang kedua Al-Quran, kaunuhu mubarakan, diberkati. Apa makna diberkati? Tanda dia, maknanya Quran ini berkat, bermakna kathirul khairat.
banyak kebajikan, kebaikan Al-Quran, subur sentiasa. Siapa yang duduk dengan Quran, dia akan jadi mulia. Siapa yang mengkaji Al-Quran, dia akan dekat dengan Allah. Siapa yang duduk dengan Quran, dia dapat keberkatan. Maka benda yang berkat itu untuk dunianya dan untuk akhiratnya dengan sebab belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Taurat, dua-duanya turun daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dua-duanya Allah merupakan kitab yang diberkati. Zikrun, Furqan, sama juga. Al-Furqan. Cuma satu lagi, dalam ayat ini Allah sebut, tengok tuan-tuan, ayat 48, dia kata Taurah wa diyaun. Taurah, diya. Taurah, diya. Diya tu maknanya cahaya, cahaya yang macam matahari. Dia panggil an-nur alladhi yahsulu fi naw'u hararah wa ihraq. Cahaya matahari yang menyinari, dia ada cahaya silawan yang membakar. Dia bukan sakat cahaya, tapi dia membakar, menghanguskan. Berbeza dengan bulan. Bulan nur, tapi tidak membakar. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini, At-Taurah, Tuhan kata apa? Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nurun. Dalam ayat Al-Ma'idah, hudan wa nurun. Taurat itu menjadi hidayah dan cahaya. Tapi dalam ayat ini, Furqan wa diya. Diya mana cahaya yang membakar. Ini. Dan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu daripada Allah nur, cahaya, dan kitab yang menjelaskan segala perkara. Itu sifat Al-Quran nur, sifat Taurat nur wa diya. Kita kata tadi, dia cahaya yang membakar, tapi Al-Quran cahaya tidak membakar. Apa beza dua ni? Dua-dua tu cahaya. Kata di para ulama Islam, jangan banding tentang matahari dengan bulan. Quran tu lebih besar mukjizat dia daripada Taurat, tapi sifat Quran, sifat syariat, perundangan itu, maka di sini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita Al-Ghalib. Biasanya syariat umat dulu, contohnya syariat Taurat, lima fiha minal asar wal aghlal wal asqal. Maknanya sifat dia ni ada, undang-undang dia berat. Tengok. Bila dia orang bersalah, nak taubat, faqtulu anfusakum. Bunuh diri. Itu dia panggil asal wal aghlal, berat undang-undang dia. Katanya kalau kena najis, mungkin kita kena koyak kulit. Tapi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur, cahaya yang menerangi tapi tidak membakar. Lima fiha minal hanifiyati samhah. Kerana syariat Muhammad ini mudah, senang. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama kita ni haraj, maknanya yang susah, yang berat, yang payah, tidak ada. Alhamdulillah, Nabi sendiri sebut dalam hadis, bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang orang panggil senang. Agama aku ni tidak susah. Cuma Alhamdulillah, dua-dua kitab ini cahaya, tapi perbezaan dari sudut syariat, yang dia tu agak keras, yang kita lembut. Innama ana rahmatun mudah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga Nabi yang membawa rahmat. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut agama itu mudah, satu lagi yang saya peringatkan, jangan mempermudahkan agama. Agama itu mudah, tapi jangan mempermudahkan agama. Apa beza? Maknanya agama itu mudah, artinya bila kita tak mampu nak berdiri, solat, kita boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh baring, solat. Tapi kalau masuk hospital je tak solat, itu dia panggil mempermudahkan agama. Wallahu a'lam. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah, itu perbezaan antara Taurah dengan Al-Quran, dua-dua daripada Allah, tapi ada berbeza sedikit dari sudut sifat dia. Kemudian insyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan sambung perbincangan walaqad ataina Ibrahim. Kita akan masuk cerita yang kedua dalam surah ini, iaitu kisah Sayyidina Ibrahim.
Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina wa ala jami'il anbiya as-salatu wassalam. Baik, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.